Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Nama saya Syahrin Ahmad, pemilik portal falaonline.net dan juga pengenali Facebook page Fala Online. Jadi malam ni sekali lagi saya ada membuat live syarapan, live SGO daripada balai cerak saya di KL. Dan pada malam ni awal sikit kerana alhamdulillah tengok tadi cuaca pagi maghrib tadi tidak berawan. Dan sekarang pun agak okey. Untuk mengejar apa? Kita akan cuba mengejar dua buah komet yang sedang berada di langit sebelah di sebelah barat sekarang. Jadi yang pertama sekali kita akan cuba lihat adalah komet C2107 T2 Pan-STAR, dan yang kedua adalah C2109 U6 Lemon. Okay, jadi itulah ada dua komet yang kita akan cerap. Tadi saya dah cerap sebenarnya, dah ambil gambar semua. Jadi sekarang ni saya tumpukan pada live. Jadi saya dapati antara dua komet ni, komet Pan-STAR dengan komet Lemon. Komet Lemon ni lebih terang berbanding dengan komet Pan-STAR. Okay? Jadi sebelum dia komet ni hilang daripada pandangan, terlindung ataupun ada awan datang, jadi saya paparkan di sini dulu adalah shot 30 second komet Pan-STAR. Okey, itu dia. Yang kalau kita ikutkan laporan daripada Comet Observation Database, laman web COBS, dia bersinar pada magnitude kecerahan 9.6. Jadi maknanya dia tidaklah begitu terang sangat tapi boleh dirakam menerusi kamera CCD yang ada di sini lah. Okay, jadi saya akan cuba buat beberapa siri rakaman selama 1 minit untuk 5 kali. Tapi saya dapati fokus saya ni lari sikit lah. Sekejap ya. Saya cuba fokus lebih tepat. Mungkin cuaca tak begitu elok kot, tak apalah. Ok, jadi saya akan ambil satu gambar 60 saat 1 minit sebanyak 5 kali terhadap komet C2017 T2. ok, T2. Minta maaf saya kelang kabut sikit ni, tengah duk kejar cuaca ni. Saya buat rakaman sekarang Okay, jadi yang baru masuk, kita sedang melakukan cerapan dua buah komet yang sedang kelihatan di langit maghrib ketika ini pada pukul 8.30 14 Jun 2020, iaitu komet Lemon dan juga komet Pan-STAR. Okay, komet Lemon saya panggil dia komet limau, senang sikit. Okay, Lemon tu nama orang tu, kalau tak silap nama orang. Okay, jadi antara dua buah komet yang kita boleh lihat sekarang ni, rupa-rupanya komet Lemon tu dia jauh lagi terang dan cantik berbanding dengan komet Pan-STAR. Berdasarkan pemerhatian awal tadi, saya rakam lebih kurang pukul 8 tadi. Okay? Jadi saya sempat rakam, jadi gambar yang rakaman tu akan saya proses nanti sekejap lagi, atau malam ni ataupun esok lah, tengok macam mana keadaan. Okay, sekarang ni saya akan cuba buat paparan live dua buah komen ni. Jadi apa khabar semua? Farid tengah buat cerapan dekat Kota Baru langit mesti okey sana Syaira apa khabar? Okay, siapa lagi yang masuk? Okay, ini rakaman 1 minit. Okay, mana ada komet tu? Okay, komet tu berada di tengah-tengah. Saya rasa boleh nampak kot dalam skrin ni. Saya cuba tengok balik. Okay, itulah dia komet Pan-STAR 2107 T2. Alright. Jadi saya cuba adjust dia punya kecerahan sikit. Ini melampau pula. Jadi kalau kita dapati daripada gambar ni saja pun kita boleh tahu dia berbeza daripada bintang. Komet ni dia akan kelihatan seperti ada macam kelam-kelam sikit dekat keliling dia tu. Okay, dekat keliling dia tu. Kalau bintang tu dia bintang lah, dia satu dot. Okay, tapi komet dia ada satu dot tengah-tengah, dan di keliling dot tu dia ada macam dibagi sebagai koma. Okay, diffuse, ada macam gas kat keliling tu. Itulah koma ataupun gas yang keluar, dan ekor dia kalau ikutkan menghala ke atas, tapi tak pasti pula sama ada dia jelas ke tak dalam gambar ni. Selalunya kena stacking dulu baru jelas. Okay,
Okey, jadi Syahra, baik, Alhamdulillah. Farid apa, sekejap lagi baru nak pergi Okey, okey, okey. Relax. So, jangan kelam kabut relax. Kohok-kohok. Betul Kohok-kohok Slow. Kita cuba mencerap Ini kalau daripada langit yang gelap ni cantik ni komet ni. Tapi kena ingat komet ni kedua-duanya sedang terbenam di sebelah barat. Terutama sekali komet Lemon. Jadi saya menunggu 5 keping gambar yang dirakam untuk komet Pan-STAR ni. Kemudian kita akan beralih ke komet Lemon dengan harapan mudah-mudahan langit sebelah barat, sebelah selatan dengan barat tu, barat daya, dia tidak begitu berawan lah. Okey, Tuan Faizul kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Rawi join. Apa khabar Dr. Rawi? Jarang Dr. Rawi join ni. Saya punya guru sudah join live. Ini yang saya takut ni. Nanti korang silap kan, nanti kan ada marah, kejap lagi dia WhatsApp lah tu. Okey, Asrul pun join. Alhamdulillah. Jadi hari ni punya live SGO agak awal pasal nak mengejar 2 buah komet. Jadi jangan lupa Dr. Rowi komet Lemon cantik, dia terang, magnitude 6.5 ke 6.8 tak silap, memang terang. Tadi ambil dalam CCD pun memang terang. Jadi rakaman telah dibuat menggunakan 2 kamera CCD hitam putih yang kita lihat live sekarang ni, dan satu lagi adalah daripada kamera Fuji lah, iaitu gambar warna. Tapi masalahnya kamera Fuji ni nak tunjuk dekat dalam skrin ni, dia tak ada software, dia tak ada software nak dia buat apa dia panggil tethering kepada Windows ni. Masalah sikit Fuji ni, model yang saya guna ni lah. Rekod semua. Ya, memang kena rekod sekarang ni. Memang sekarang ni tengah buat rakaman untuk rekod. Okey, apa saya dia putih ni tiba-tiba ni, rasanya dah awan ni. Dah awan bergerak ni. InsyaAllah rekod dan save semua. Okey, saya punya live ni pun tengah rekod. Okey. Dr. Rui kata apa? Berawan tebal di KB? Pula dah. Hari ni petang di KL tak ada awan. Pelik pula. Dia mungkin dia beralih ke sana kot awan dia, ataupun belum sampai lagi. Kalau ikutkan semalam langit di KL lepas je live semalam tu memang berawan tebal sampai ke subuh. Cadangnya semalam nak merakam planet Marikh dengan Neptune, dia berada dekat diorang tu, tapi tak dapat nak ambil pula. Okay, last exposure 1 minit untuk komet Pan-STAR. Saya tengok keadaan langit dia macam mana. Ni ada awan ni, tapi tak apalah, rasanya boleh lah, sebagai rekod boleh lah, insyaAllah. Ok, kita akan pindah teleskop ni ke komet Lemon. Jadi komet Lemon kita akan slew ke sana. Komet Lemon. Teleskop slew. Bismillah. Jadi sekarang teleskop tengah bergerak kat belakang. Jadi Dr. Rowi yang join sekarang kamera saya guna ni yang kamera lama tu, HY9. Kamera yang sejak tahun 2011 kot. Lama dah, 10 tahun. Dah 10 tahun dah kot. Saya tak ada CCD kamera color kan. Jadi kalau sudi-sudi nak derma tu, saya ucapkan terima kasih lah. Cikgu saya mana dia? Alright, itu dia. Kalau kita tengok, walaupun dengan rakaman 1 second, itulah komet Lemon. Ini dekat mouse ni tengah gerak ni, betul-betul dia sedikit ke kanan daripada center tu. Itu komet Lemon tu. Terang, berbeza sangat dengan komet Pan-STAR tadi tu. Jadi saya akan buat rakaman 30 second. Preview je. Kita ambil preview lah. Kita buat preview 30 second. Kita tengok macam mana keadaannya.
Okey, bagi yang baru masuk, kita sedang melakukan cerapan live daripada SDO, sesi live cerapan, live SDO, Stargazer Observatory di Kuala Lumpur dalam keadaan langit yang malam ni alhamdulillah okey. Tak tahu berapa lama dia boleh tahan. Jadi saya tak tahulah, ini cadangnya nak buat sekejap ni untuk komet ni kan, tapi kalau alang-alang tengah cantik ni mungkin saya teruskan lah sampai pukul 9.30 kot. Kita cuba mencerap langit sebelah selatan yang semalam tak dapat tengok. Okey, ada sedikit pergerakan tapi tak apa. Itu dia di tengah-tengah. Saya terangkan sikit. Okey. Okey. Itulah dia, Comet Lemon. Okey. Comet Lemon kalau kita menurut COBS, Comet Observation Database, laman web COBS ni, sekejap saya bagi link kan dia. Copy, saya paste dekat komen ni. Okey, jadi kalau ikut situ, laporan yang terbaru yang dilaporkan di sana magnitude 6.2 ataupun 9.0, okay, untuk Comet Lemon. Memang terang, okey. Terang, amat terang. Okey, jadi saya nak alih sikit Comet Lemon ni, dia ke sebelah kiri sikit. Okey, jadi saya cuba ambil 60 second C2119 2019 U6. Okey, 60 second sebanyak 5 keping, jadi maknanya 5 minit lah 5 minit. Semua setting okey, set dia 997 okey. Tak apa, kita try kita capture. Okey, miss minit. Terang detail dia. Jadi okey, ini yang sekarang ni 1 second yang exposure. Jadi tunggu saya ambil yang 1 minit yang exposure, kita tengok dia punya tail dia. Okey. Tapi walaupun 1 second pun boleh nampak komet tu, bermaksud terang lah komet tu. Okey, sedang terang. Okey, 8.41, sekejap lagi azan isyak. Jadi masa azan tu kita hormat dulu azan mungkin boleh dengar kot dalam mikrofon ni. Tengah azan sekarang okey, kita tunggu azan jap. Allah.
haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad. Baik, okey, alhamdulillah azan isyak. Jadi berkumandang tadi, maka masuklah waktu isyak di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Okey. Jadi kita teruskan, bagi yang nak solat isyak dulu tak apa, tak ada masalah, boleh je. Okey, tapi saya masih akan, insya-Allah saya akan teruskan online ini sehinggalah lebih kurang pukul, tengoklah pukul 9.30 ke macam mana pun, ikut pasal tengok keadaan langit. Alhamdulillah okey, tidak ada awan tebal, awan nipis tu ada. Jadi alang-alang ni teruskan je lah dia punya live malam ni. Okey, jadi saya dapati gambar saya ni, saya punya fokus lari sikit. Kita akan check dia punya fokus. Pasal kalau kita nampak bintang dia tu bulat-bulat, dia kalau bintang bulat tu maknanya tak cantik tu, dia tak fokus. Okay? Dia kena bintang tu betul-betul sharp. Cuma masalah ni nak cari satu bintang untuk panduan sebagai fokus. Saya cuba bintang ni. Okey, saya ambil 30 second punya exposure. Kita tengok macam mana lagi keadaan komen. Kalau fokus dia lagi okey, dan saya akan ambil lagi sikit, beberapa keping gambar lagi. Okey, Ustaz Jumat kata KK berawan. Berawan musim hujan ke sana. Azari, apa khabar? Sudah dapat komen dapat tangkap komen? Comet lemon ni terang. Jangan tengok Penstar boring. Rasanya Comet lemon lagi cantik. Okay, kalau tengok kan gambar yang ni, fokus dia lagi okey. Elok pula daripada tadi. Okey, tak apalah, kita ambil lagi. Kita ambil 60 second. Kita ambil lagi 5 keping. Okey, lagi sekali kita ambil untuk tengok fokus dia.
60 second capture series. Okay. Baik, jadi selamat datang semua. Saya baru share link kepada page Falah Online, terlupa nak share tadi. Itulah, terlupa semua. Jadi bagi yang baru masuk, jadi kita sedang melakukan cerapan sekali lagi live SGO pada malam ni 14 Jun 2020 bermula pukul 8.30 malam tadi. Kita mencerap dua buah komet, iaitu komet yang pertama di langit utara iaitu komet C2107 T2 Pan-STAR ataupun kita panggil komet Pan-STAR saja, dan yang kedua adalah komet yang berada di langit barat daya, sedang terbenam C2019 U6 Lemon atau komet lemon atau saya panggil komet limau habis cerita. Jadi dua buah komet yang sedang berada yang agak terang, walaupun tidak nampak dengan mata kasar, tapi dengan kamera senang je boleh ambil. Sekarang ni yang terpapar dekat skrin ni adalah komet lemon, komet lemon. Jadi kalau kita perhatikan dua buah komet ni sedang berada di langit barat dan sedang terbenam. Semangat, sudah terang. Jadi dia sedang terbenam di sebelah barat. Jadi kita sedang mengejar masa. Kalau kita lihat teleskop kat belakang pun, dia punya sudut dia dah rendah. Jadi kejap lagi akan terhalang oleh bumbung rumah. Jadi kita cuba merakam sebanyak mungkinnya yang boleh komet lemon ni. Dan komet Pan-STAR berada di langit utara pun sedang terbenam, tapi berdasarkan cerapan tadi itu dia tidaklah seterang dia ni komet lemon ni. Jadi siapa yang nak tengok boleh rewind balik live ni. Kita tengok pada awal-awal live tadi tu, saya dah tunjuk gambar live komet Pan-STAR. Komet limau komet lemon tu saya tak tahu kenapa nama dia komet lemon. Saya rasa nama komet lemon ni dia orang yang jumpa kot. Saya cuba search kejap ya. Komet lemon ditemui dia bala cerap, sebuah bala cerap atau bukan bala cerap, dia bala cerap lah. Dia satu orang kata apa, dia panggil satu survey, dia tengah buat satu survey benda-benda kat langit. Satu projek ni lah. Projek ni terletak dekat pergunungan Lemon. Jadi projek survey yang dekat bala cerap tu telah menemui komet ni pada 31 Oktober 2019. Jadi tempat tu dapat nama lah komet Lemon lah. Dia selalu komet ni kalau orang yang jumpa, orang tu adalah yang pertama jumpa, orang lain benda lain tak jumpa, dia berhak dapat nama, komet tu dapat nama dia. Tapi sekarang payah. Pasal apa? Sekarang ni banyak sangat survey yang balai cerap yang secara automatik dia tengah ambil gambar langit malam. Setiap malam dia ambil gambar. Dia ni kadang-kadang balai cerap ni dia, kerja dia lain, tapi kebetulan dia nampak komet, dia jumpa komet, pasal gambar ada banyak, jadi dapat nama kat dia. Contoh yang komet Pan-STAR ni lah. Pan-STAR ni adalah satu projek balai cerap, bukan nama orang. Jadi dia, kalau kita search kat internet, kalau kita search komet Pan-STAR, banyak komet Pan-STAR. Tapi yang beza dia punya nombor kad pengenalan dia. C2017 tu tahun, atau T2 adalah dia punya komet yang ke T2. Dia macam A, B, C, D, E sampai Z. Tapi A tu pun ada A1, A2, 3 sampai 9. Lepas tu B1, 2, 3 sampai 9. Dia berulang macam tu lah. Ulangan dia. Saya panggil dia nombor kad pengenalan lah. Limau ais malam-malam ni. Ini panas ni sekarang ni. Kalau limau sedap ni malam-malam limau ais malam-malam. Mencabar kewibawaan. Kita sedang menunggu beberapa siri rakaman sekali lagi yang saya buat dekat komet Lemon. Jadi kalau tengok kan, alhamdulillah terang komet ni. Senang je dapat tengok. Kalau siapa perasan, ekor dia menghala ke arah jam pukul 10 ke sini. Saya gerakkan mouse kan. Tak tahu boleh nampak mouse tu tak. Dia tengah bergerak ke sini.
ke pukul arah jam pukul 10. Boleh nampak lah CP-CP lah dalam gambar tu. Saya boleh nampak dalam gambar tu. Jadi boleh confirm, boleh tolong confirmkan bersama saya, adakah itu betul-betul yang saya nampak tu ekor dia ataupun hanya bayangan saja. Kan, bayangan di malam-malam betul, malam buta ni kan. Apa khabar William Tan, apa khabar Zuri Laili, apa khabar semua, selamat datang ya. Apa khabar Ustaz Awang, Otai sudah datang, takutlah pakcik. Jadi bagi yang baru masuk, terima kasih, selamat datang. Kita sedang melakukan syarapan live SGO terhadap yang sekarang ni di papar skrin di paparan skrin anda ni adalah Comet Lemon yang berada pada kedudukan yang semakin rendah. Saya cuba tengok kedudukan dia sekarang dekat mana pada ketinggian dia sekarang 16 degree. Dia berada 16 degree di atas ufuk barat daya. Jadi kalau ikutkan 10 degree dah akan terlindung bumbung kat rumah sebelah ni. Jadi tak dapatlah tengok, dia akan hilang lah, dia akan hilang. Biar apa-apa hal pun kita rakam juga, kita terus merakam kan. Saya cuba rakamkan komet ni selama 2 minit kan. Tapi kadang-kadang saya tak janji benda ni okey ke tak, takut teleskop ni tracking dia tak elok. Kita ambil juga, kita cuba dia ambil dia 2 minit. Kita cuba try test. Apa khabar semua? Tuan Ramzaidi, Tuan Syekh Apai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang semua. Jadi malam ni kita akan melakukan live SGO sedikit awal berbanding biasa. Selalunya pukul 10.30 kan, tapi malam ni start pukul 8 tadi dah start ni, 8 suku tadi. Jadi kita pun dah bukan 8 suku, dah dekat 8.30 tadi lah. Jadi kita pun sudah live selama setengah jam, dan kita akan teruskan live ini sampai lebih kurang pukul 9.30 insyaAllah. Kita tengok keadaan langit macam mana. Kalau kita ikutkan di sini, keadaan langit amat cantik, alhamdulillah. Boleh nampak bintang. Kalau boleh nampak bintang kat KL ni, maknanya langit cantik lah tu. So itulah dia. Yes, Dennis, selamat datang. So finally kita dapat Comet tapi actually Dennis, we are looking at Comet Lemon ni. Comet Penstar tu tak best lah. Dia macam kelam, macam boring je kan. So kita buanglah Penstar tu kan. Kita tengok Comet Lemon ni tengah best. So kalau tengok dia punya report, orang kata Comet Lemon ni akan mencecah, saya tengok mencecah magnitude 5. Magnitude 5 terang tu. Ada kata sampai magnitude 3 dia kata. Bergantung lah kepada keadaan ni kan. Jadi saya tak ingat lah dia punya, siapa boleh tolong check bilakah tarikh perihelion, maknanya tarikh dia paling dekat dengan matahari tu bila. Sebab komet ni bila dia makin dekat dengan matahari, dia makin terang. Bila makin terang, sebab apa makin terang? Sebab gasnya makin banyak, koma dia akan mula meruap semua tu, kemudian ekor dia akan makin panjang. Tapi dia ada tapi kalau komet ni, kalau dia tu adalah tidak stabil, dia mungkin pecah. Dia akan hancur lebur. Jadi kita tak tahu apa akan berlaku dengan komet ni bila dia melintasi matahari nanti. Kita tunggu dan lihat lah. Seperti mana yang telah berlaku komet Atlas. Komet Atlas yang bila 2 bulan lepas kot, yang dia hancur lebur. Comet is on extremely long elliptic orbit, period of 11,000 years. Period over the Comet Lemon is just past perihelion March 24. Dah melepasi perihelion 24 March. Makin jauh lah, maknanya dia selamat lah tu. Terima kasih kepada Abang Ramzaidi kita yang telah memberikan maklumat berkenaan dengan komet ni. Dia katakan komet ni dia adalah komet yang mempunyai orbit yang begitu dahsyat, elliptical, ekstrim, sehingga kan dia memerlukan mengambil masa 11,000 tahun untuk melengkapi satu pusingan orbit.
si Waiko kata apa, ada warnakan dia tak lepas tu, warnakan. Kalau kamera yang saya tengah guna ni, kamera Kirschwei 9 ni, dia mono, ada ni apa, filter dia RGB, tapi saya pernah ambil gambar RGB Comet, tak pernah jadi, tak pernah cantik. Okay, so sekarang ni apa yang saya buat, CCD Kirschwei 9 ni saya fokus kepada fokus kepada black and white, nak dapatkan echo dia. Tadi saya dah ambil gambar guna kamera DSLR Fuji X-T20. Yang itu ada warna. Okay, tadilah pukul 8 lebih tadi, so hopefully yang gambar warna tu okey sikit kot. Okay, kita tengoklah nanti macam mana, nanti tunggu stacking. Okay, ini masalahnya dia pasal ada satu teleskop, ada dua kamera nak berebut. Wih, ada satellite lah. Okay. Cuba tengok dalam gambar ni. Okay, dia betul-betul dekat atas komet ni ada garisan halus. Kan dia macam terang, lepas tu dia gelap, terang balik, gelap. Rasanya ini adalah sebuah satellite. Ini dah nampak ni yang ni. Kalau saya terangkan lagi macam ni, boleh nampak. Okey, terang sangat. Okey, sorry. Okey, itu dia, nampak. Ni dua garisan ni, satu garisan ni. Okey, itu adalah satellite. Satellite apa? Entah, tak tahulah. Okey, pasal dia petang-petang ni, kalau kita ambil gambar ni memang banyak satellite. Halus-halus yang kelam-kelam, jadi kita kena betul-betul check lah dekat dia punya kata jadual satellite apa yang lalu semua kan. Tapi ini jenis ni satellite yang kecil-kecil ni, entah satellite apa tu spy satellite ke apa, kita pun tak tahu kan. Okay, jadi kenapa dia jadi macam ni? Jadi kita sedang mengambil gambar 2 minit dan teleskop saya punya tracking sedikit off lah. Ada sedikit lari sikit, tapi tak apalah. Okay, 2 minit punya exposure, taklah berjalur-jalur bintang tu, kira okey lah. Apa khabar Noras? Aisyah, apa khabar Azim? Petai kita daripada apa di langit. Apa dekat langit Azim? Cerita sikit. Kan? Apa dekat langit nama catchy lah. Touchy lah ambil nama tu. Kita tak apalah kan. Tak apalah, semoga berjaya. Semoga berjaya. Pakcik-pakcik yang dah tua-tua macam pakcik ni, tak apalah. Kita bagilah yang muda-muda kan buat benda-benda macam ni. Okey, sekarang ni kita sedang melakukan cerapan komet Lemon. Okay, jadi jelas di dalam skrin ni, kalau saya tengok dekat sini boleh nampak echo dia ke penjuru kiri sebelah atas, arah jam pukul 10. Okay, so saya tak nampak. Saya mohon siapa-siapa yang tengah tengok live ni boleh confirmkan tak yang gambar ni yang kita nampak ni memang echo dia ke ataupun tidak. Yang saya gerakkan mouse ni. Okay, kalau ikut nampak macam mata saya ni macam echo dia. Okay, tapi kalau siapa yang nampak macam tu juga, betul lah tu. Okay, boleh tolong verify kan. Okay, interesting. Rasanya ni ada kali pertama live yang saya buat. Kita dapat tengok komet yang hari tu asteroid berlintas. Saya tak buat live, saya ambil gambar je. Okay, kalau asteroid dia tak best, asteroid dia macam bintang je, macam tu je ke kan. Tapi asteroid ni kalau kita ambil dalam masa beberapa minit, selang seminit 2 minit ke, kita akan nampak dia gerak sikit. Okay, komet ni pun sebenarnya boleh dia nampak gerak ni. Okay, right. Okay, tak apa, kita tunggu dia bergerak. Kita tunggu dia habiskan 2 minit. Okay, sambil saya duduk sembang macam ni. Kejap lagi, sebagai memuaskan hati semua, kita pergilah juga tengok komet Pan-STAR. Okay, kesian kat dia walaupun dia tak terang mana pun. Kalau ikutkan angle dia kat situ, sebelah sana, sebelah utara. Okay, confirm macam echo right. Okay. So betul lah tu, echo dia sebelah
sebelah kiri penjuru arah jam pukul 10. Okay. Jadi ini belum betul-betul kata stacking lagi. Jadi kalau stacking lagi mungkin lagi terang lah. Kalau ada warna mesti cantik. Betul lah. Dia hijau, warna dia hijau. Okay. Itulah saya tak ada CCD color lah. Kalau ada CCD color tu senang ambil gambar. Jadi saya guna CCD mono, kena guna filter untuk colorkan dia. Jadi dia leceh sikit lah. Nak buat live ni tak sesuai sangat. Okay. Satu satellite pukul 8.48 lalu southwest, kalau tak silap strand 1 satellite pukul 8.48. Tapi tadi gambar tadi tu pukul apa pukul waktu tu waktu yang sama okay. Tapi kalau ikutkan ni dia tak terang tu, itu very faint magnitude dia. I think maybe berapa tu, pasal comet ni magnitude 6, so maybe magnitude 8 ke 9 ke dia punya brightness. So kena tengok jugalah kot. Okay, kita tunggu satu gambar yang terakhir, exposure yang terakhir 2 minit. Jadi kita sedang melihat comet Lemon. Jadi siapa-siapa yang ada tengah buka browser tu boleh google Comet Lemon C palang 2019 U6 Lemon LEMMON. Jangan search Comet Limau, memang tak jumpanya. Comet Limau tu saya yang bagi nama. Dia Comet Lemon. Jadi apa tu, tengoklah dia punya dekat Wikipedia tu dia punya maklumat dia. Jadi tengoklah siapa yang jumpa semua-semua tu. So should be interesting. Very very interesting. Okay, tinggal berapa second lagi. Okay, alright. Okay, so sekarang kita akan beralih teleskop kembali ke Comet Pan-STAR. Alright, so kita ke Comet Pan-STAR. Teleskop slew. Kalau tengokkan peta, itulah dia kawasan dia. Nampak tak? Mana kometnya? Itulah dia kat situ. Okay. Memang dia tak terang macam tadi. Okay, tak apa, kita tak apa, relax. Kita ambil dia exposure 60 second, seminit. Okay, dan kita tengok apakah rupanya, boleh nampak ke tak. Pasal tadi saya ambil seminit, kita cuba ambil seminit ni. Capture series, kita ambil satu dulu. Okay, 1 minit punya exposure Comet Pan-STAR C2017T2. Okay, nak tengok terang ke tak terang. Tapi tadi tengok memang tak best lah, boring je, macam macam tu je. Comet Lemon dia win malam ni, dia win. Okay, pemenang. Okay, jadi jangan lupa minggu depan English Premier League akan bermula kembali. Jadi kita tunggu 2 lagi game. Selepas itu Liverpool akan menjadi juara. Jangan marah, nanti kan ada yang gaduh lah. Okay, 1 minit. Okay. Jadi apa khabar semua yang baru masuk? Okay, Chen baru masuk. Apa khabar Chen? Lama tak jumpa. Okay. Okay, 1 minit. Kita tengok apa yang nampak. Stop pula. Tu dia. Okay, center kan. Itulah dia. Yang
Alah, itu je ke? Itulah dia. Ni kalau saya gerakkan mouse ni, itulah Comet Penstar. Okay, nampak tak dia punya beza dia? Saya zoom keluar sikit. Beza dia dengan Comet Lemon tadi tu. Nampak tak? Comet Penstar dia macam tu je ke? Okay, dia tak terang. Pasal kalau ikut maklumat daripada website COBS tu, Comet Penstar laporan terbaru mengatakan dia magnitude 8.6 ataupun sekitar 9. Ada yang kata 9, ada 8.6. Maknanya dia tak terang. Okay? Memang tak best. Tak apalah. Alang-alang langit tekan cantik sana. Saya ambil 2 minit. Okay, kita ambil 2 minit. Ambil beberapa keping lah. InsyaAllah. Okay. Small fuzzy patch comet. Itulah dia comet ni. Tapi itulah dia kan. Orang zaman dulu, sebentar kita ambil ni seimbang sikit orang zaman dulu, terutama yang apa, merekodkan benda-benda dekat langit ni, okay? Macam contoh yang Charles Messier tu, yang apa tu, orang Perancis tu, dia dia tengok benda kat langit, dia rekod, star cluster ni, galaxy, susun dia kan. Lepas tu dia nampak benda-benda macam ni, kata itu bukan star cluster, itu bukan galaxy, nak kata nebula pun bukan, ya kan. Jadi dia katakan ini bukan komet, kan. Tapi sebenarnya dia kejar komet. Cerita dia terbalik. Dia mencari komet tapi dia jumpa benda lain, cluster, nebula, semua tu kan. Jadi dia pening kepala, dia nak cari komet, dia jumpa benda lain. Jadi dia buat satu senarai supaya dia tak confuse lah, okay? Jadi senarai itu dipanggil sebagai Messier's List, Charles Messier. Itulah dia cerita dia. Abang William kita sudah masuk. Apa khabar? So tadi kita dah tengok Comet Lemon, very nice, very bright. Sekarang kita tengah tengok Comet Penstar, very dim and very boring. Okay? Dia macam tu je. Okay? So kita tengok 2 minute exposure, seterang mana. Okay? Kita boleh tengok. Okay, sementara tu saya tengok langit, kawasan langit yang ada. Ini cabaran ni, mencabar. Okey, tak apalah. Okey, kejap lagi kita pusing ke langit sebelah selatan. Okey, tengok okey ke tak langit. Okey lah kot, boleh lah kot. Okey, kejap lagi kita akan pusing ke langit selatan selepas kita habis exposure gambar komet Penstar. Tinggal 4 keping ni, 3 keping. 1 keping 2 minit. Jadi lebih kurang 6 minit. Okay, so diharap sabar. So kalau ada apa-apa, siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan kan. Okay, Moon Haris terlambat pula masuk. Bukan terlambat, saya tercepat. Hari ni saya terlebih cepat online, okay? Pasal nak kejar komet ni pasal. Jadi minta maaf tak, benda ni dia tengok cuaca. Jadi petang tadi tengok maghrib tadi cantik cuaca biru, awan sikit-sikit je. Jadi lepas maghrib tadi turun on teleskop, tengok alhamdulillah dapat 2 buah komet. Alright. Itulah dia punya cabaran sebagai pencerap, kita boleh plan tapi tengok keadaan cuaca lah kan. Allah nak bagi nampak lah kan. Komet ni rasanya dah berapa lama dah kita plan ni, nak cuba tengok, nak cuba rakam ni. Rasanya dah daripada bila daripada minggu lepas kot kan. Minggu lepas kita cuba nak tengok. Kita punya Dennis ada beritahu tu minggu lepas kot, komet komet Penstar kan. Jadi tunggu awan hujan sampai hari ni. Semalam pun berawan sikit. Okey, jadi kita tengok lagi siapa yang tengah ni. Tunggu dia tengah ambil gambar ni. Jadi malam ni kena sabar sikit pasal saya betul-betul tengah ambil gambar.
sedang follow proses saya mengambil gambar ni macam gini lah. Satu benda, satu objek tu mengambil masa kata sampai 15 minit, 20 minit, satu benda je. Sepasal kita nak dapatkan dia jelas, okay? Dia punya image akhir. Jadi dia bukannya orang kata snap tu dapat, boleh dapat snap semua kan, tapi dia tak jelas lah, tak jelas. Okay, alamak, hari ni lupa bawa air naik lah, tak apalah, haus. Okay, so minggu depan tinggal 6 hari lagi untuk gerhana matahari separa. So harap-harapnya pada hari tu cuaca okey. Siapa yang akan buat link tu, kalau boleh tolong kongsi-kongsikan, dibagi link, jadi kita boleh tolong sebarkan, sama-sama kita sebarkan lah antara satu sama lain kan. Sharing is caring. Okay. So kita kongsilah mana-mana. Esok tengah hari kalau langit okey, saya pun akan buat live, tapi bukan saya akan buat live, saya akan bersama dengan beberapa pencerap daripada Canada, US, Europe, dan sini lah Malaysia. Dia orang ada buat macam gini lah, style macam gini, okay, tapi dia panggil sebagai virtual star party yang akan bermula pukul 12 tengah hari sampai pukul 2 petang, 2 jam lah. Jadi di sini tengah hari, siang waktu kita tengah hari, jadi dia orang malam, jadi dia orang ambil gambar-gambar macam gini lah. Tapi dia punya gambar lagi best, rasa langit dia orang gelap, okay? Tapi di sini kita tengah hari, jadi tengah hari esok kalau cuaca okey, saya akan streamingkan bersama dia orang planet Venus dan juga matahari lah, kalau boleh nampak prominence nya atau flare dia, okay? Bergantung pada cuaca lah. So tengok macam mana keadaan. Kalau berawan memang saya tak ada masuk lah, okay? Okay, ini tinggal 2 keping maknanya 2 minit 4 minit okay? Selepas 4 minit kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi ke langit sebelah selatan. Kita akan pergi ke gugusan bintang paling terang di langit, Omega Centauri. Right. Ini mesti ramai suka ni. Tengok dia nanti kan berpinar mata, penuh dengan bintang saja. Okay? Omega Centauri. Jadi kita akan tengok sekejap lagi. Okay, jadi siapa yang baru masuk, apa khabar semua? Okay, jadi kita sedang buat cerapan cerapan Comet Pan-STAR, sebuah komet yang sedang berada dalam buruj biduk, buruj biduk ataupun Ursa Major di langit sebelah utara, dan dia sedang makin rendah lah. Tadi kita tengok komet Lemon, komet yang berada di langit sebelah barat daya. Jadi itu komet tu terang, yang ni dia tak terang sangat. So kalau kita tengok dalam gambar ni, kat tengah-tengah ni, itulah dia. Stroke dekat situ, itulah dia, right? Okay, Syairah dah suka tu Omega Centauri. Dia memang best. Okay, Omega Centauri tu best. Okay, kita dah 51 minit live. Okay, pukul 9.20. Katanya 9.30 nak habis kan. Ini macam raya, macam lama je ni kan. Okay, tak apalah, kita tengoklah, tengok keadaan macam mana. Allah Akbar. Okay, satu lagi keping. 2 minit. Okay, jadi bagi yang baru masuk, kita buat serapan komet ni. Selalunya komet ni dia nampak petang, maghrib atau subuh.
masa dia dekat dengan matahari, masa tu terang. Jarang komet dia waktu tengah malam, jarang lah, ada tapi jarang. Kali terakhir yang komet tu muncul tengah malam terang menerang, komet Hyakutake tahun 1995. Siapa ingat komet Hyakutake tahun 95? Dia punya besar, dia punya kepala komet tu besar sebesar bulan purnama. Boleh nampak macam gitu je. Oh ya Allah. Itu memang saya terkejut lah first time tengok. Dan masa tu juga bila tengok dalam teleskop, boleh nampak komet Hyakutake tu bergerak. Dalam masa tak sampai seminit dia bergerak dekat celah-celah bintang. Ada bintang keliling tu, bergerak slow je. Ketika tu memang dia dekat dengan bumi. Dan ada beberapa rakan dia pergi dekat macam Fraser's Hill kot, tak silap, tempat yang gelap. Dia katanya nampak ekor komet tu merentasi separuh langit, komet Hyakutake tu. Masa tu tahun 95, jadi semasa tak reti sangat. Masa tu saya tak reti merayau seorang tempat gelap. Tapi dengar cerita kat dia orang tu, Allah, ruginya tak tengok. Separuh langit ekor dia dengan mata kasar. Siapa ingat komet Hyakutake, tolong bagi komen. Itu time-time dengan komet Hale-Bopp. Orang dok tunggu komet Hale-Bopp muncul, Hyakutake muncul dulu setahun sebelum tu. Tiba-tiba dah datang. Dia macam terkejut. Sudah 2 minit, alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan pergi ke Buruj Centaurus, ke arah gugusan bintang yang teramat-amat terang bernama Omega Centauri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi, mudah-mudahan teleskop dia tak buat perangai. Itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Omega Centauri 1 second punya exposure, 1 saat punya exposure. Dia tak buat 30 second lagi, tak buat 2 minit lagi. Ini 1 saat punya exposure dah boleh nampak tu. Syairah, cuba tengok tu. Soalan apa? Amir tanya Hyakutake. dia bukan Hyakutake, Hyakutake. Saya tulis nama dia. Hyakutake. Dia bukan Hyakutake. Hyakutake tu macam Yakult je. Hyakutake. Semua salah hija tu kan dia. Hyakutake. Hyakutake. Hyakutake tu asal saya boleh teringat Yakult tak apa. Sekarang ni Omega Centauri 1 second. Saya upkan 30 second. Cuba tengok. Ini 30 second. Tunggu sikit, kita sabar dulu. 30 second. Jeng. Saya rasa kalau pemilik syarikat Yakult tu jumpa komet, kita boleh panggil dia komet Yakult. Tak maaf kelakar pula benda tu. Komet Yakult. Ini belum lagi, saya tak terangkan lagi. Saya terangkan. Itu dia. Itulah gugusan bintang jenis globular yang nama dia Omega Centauri. Dia adalah gugusan gugusan bintang yang globular yang paling besar dan paling terang di langit. Dan dia berada di langit selatan. Jadi orang geng-geng dekat hemisfera utara tu, dia orang payah nak tengok dia ni.
Dia orang duk banggakan yang gugusannya semalam kita tengok M13 dekat Hercules, tapi ini dekat Centaurus, buruj selatan. Itu dia. Okey. Jadi apa tu, dia kata largest globular cluster Milky Way 10 kali massive compared to ada 17,000 tahun cahaya. 17,000 tahun cahaya, maknanya dia adalah antara globular cluster gugusan bintang yang paling dekat, antara yang terdekat, yang antara yang terdekat dengan kita. Tu sebab dia besar. Okey. Tapi memang best. Tengok ini 30 second Okey, mari kita saja-saja bagi upkan dia 1 minit. Okey. Boleh saja-saja tu. Okay. Kita ambil seminit. Kita tengok apa jadi. Ni kalau color ni cantik itulah. Jadi alang-alang Dr. Rowi tengah online ni, saya bagi hint ni. Hint. Kan. Kalau ada CCD nak jual tu, jual lah. Macam tu lah. Okay. CCD color ni, tapi orang kata CCD color ni dia kurang sikit. Tapi itulah, dia ada advantage lah. Advantage-nya kalau kita buat live macam gini, terus dapat color kan. Tak apa. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Okay. Omega Centauri. So, cuba search dekat internet. Ni saya type. Nanti kan Google salah nama pula. Omega Centauri. Itulah dia nama dia. Okay. Jadi boleh Google, tengok apakah ceritanya. Okay. Tengah live ni boleh bagi hint. Tak sepenuhnya aku. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Alright. Seminit. Alright. Ni seminit. Seminit ni. Boleh kita zoom lagi tak? Kita boleh terangkan lagi tak? Terangkan lagi. Kalau kita terangkan lagi, dia macam overexpose kat tengah-tengah tu. Kan? Kita janganlah overexpose biar kita nampak. Tapi tengok itulah dia. Penuh bintang penuh dengan bintang. Kalau kita tengok daripada, okey, sekarang kita macam zoom keluar sikit. Zoom out macam gini lah. Tapi kalau kita zoom in, tapi saya pernah ingat saya guna teleskop 10 inci Dobsonian. Tengok dia ni nampak macam tu lah. Tapi langit gelap lah. Langit daripada ke langit gelap. Okay. Dr. Rowi sudah berbunyi-bunyi. Jom mai ke Balai Cerap. InsyaAllah Raya Haji saya datang. Okay, InsyaAllah dengan ceritanya lah. Konon plan Raya Haji ni nak balik besut. Balik Ganu. Jadi mungkin singgah sana kot, InsyaAllah Dr. Rowi. Okay. Sediakan ikan patin tu banyak-banyak. Tapi janganlah suruh saya menjala. Saya tak kerti menjala. Okay. Omega Centauri. Okay, Omega Centauri. Jadi saya akan buat beberapa rakaman. Saya cuba ambil 2 minit. Ada beza tak? 2 minit. Jadi lama sikit 2 minit. Jadi harap sabar sikit. CCD Dr. Rowi banyak rambang mata. Betul. Jadi siapa yang tak kenal, Dr. Rowi adalah saya punya guru untuk teleskop CCD kamera Balai Cerap ni pun terbina secara tidak sengaja disebabkan dia racun saya suruh buat. Okay. Jadi dia ada Balai Cerap dekat rumah, dekat Salo, dekat Kota Baru. Balai Cerap Kota Baru nama dia. Itu dipanggil BCKB. Balai Cerap Kota Baru. Jadi boleh siapa-siapa orang kat sana pergi melawat jumpa dia. Baik orang dia. Okay. Hin. Baik Dr. Rowi tu. Okay. InsyaAllah. Allah Akbar. Lama dah tak jumpa hari tu online dia. Ok, kita tengah tunggu 2 minit punya exposure Omega Centauri. Kita tengok macam mana keadaannya. Jadi keadaan langit kita nampak gaya macam
Dia macam okey, adalah awan-awan nipis sikit. Taklah clear sangat, tapi walaupun tak clear pun boleh nampak macam ni, alhamdulillah lah. Okey, kita tunggu 2 minit ya. Sabar siapa-siapa yang ada idea nak tengok benda boleh lah bagi idea sikit. Kejap lagi kita tengok galaksi kat atas je, NGC 5128. Oh okey, yang ini memang jangan main-main okay. Pegang ni. Okey sekejap. Okey, dia terang benar lah pula. Dia jadi macam overexpose pula. Okey, tu dia. Okey, so Omega Centauri sudah happy semua. Jadi sekarang kita pergi ke Centaurus A, sebuah galaksi yang berada ke atas sikit daripada Omega Centauri. Kita set dulu nama dia, nanti kita ambil gambar kan apa pula dia punya nama. Okey, kemudian kita pergi ke atas. Okey, NGC 51. Okey, kita akan pergi kita akan berpindah tempat lain slow. Okey, dia ada kat situ. Dia ada kat situ, dekat sini kan, dekat tempat saya letak mouse ni, kat situ. Okey, dekat center tapi ke kiri bawah sikit. Okey, dia tak clear sangat. Kita ambil 30 second. Okey, kita tengok. Okey, NGC 5128. Jarak ke bumi, ni Arman Salikin memberi maklumat 15,790 tahun cahaya. Ini tadilah Omega Centauri kan, Omega Centauri. Okey, 15,000 tahun cahaya. Maknanya yang tadi tu, gugusan tadi tu 15,000 tahun dulu punya keadaan. Okey, 30 second. Kita tengok galaksi ni nampak ke tak. Tu dia. Galaksi Centaurus A, sebuah galaksi yang mengeluarkan orang kata apa, signal X-ray yang banyak kalau tak silap. Okay, dia adalah sebuah galaksi yang aktif, dan sebenarnya kita tengok galaksi ni dia daripada tepi tu. Okay, dia galaksi tu, dia punya pusat galaksi tu tengah-tengah yang putih tu, tapi dia ada jalur melentang tu. Jalur tu adalah jalur debu-debu gas yang berkeliling dia tu. Okay, dia tengah tutup, dia tengah menggerhanakan belakang dia tu. Okay, itu galaksi ni. Okay, tolong siapa boleh tolong Google Centaurus A ni, apakah jarak dia, maklumat dia boleh paste dekat komen tu. Saya amat berterima kasih atas bantuan semua. Okay, saya cuba ambil gambar 1 minit. Okay, 1 minit. Tadi yang ni 30 second. Kita ambil 1 minit. Okay, Centaurus A jangan main galaksi ni. Daripada langit saya dekat KL ni memang susah nak tengok galaksi, pasal langit dia tidak gelap. Okay, tidak pekat gelap dia. Jadi kadang-kadang je dah nak ambil gambar galaksi ni yang terang-terang je. Aktif galaksi nuclei, maknanya dia punya nukleus tu aktif. Dia jenis galaksi yang something is going on dekat tengah-tengah dia punya nukleus tu. Dia aktif, right? Ni kalau ada orang astrofizik kat sini best ni. Dia boleh tolong ceritakan lebih sikit. Okay? Kalau saya nak cerita kan takut tu pula. Salah pula nanti kan. Okay. Kalau dapat kawan-kawan siapa astrofizik boleh join sambil ni kan. Best seronok. Amat seronok dapat geng-geng macam tu dapat tolong-tolong. Okay, kita tengok. Okay, kita bagi terang sikit. Alright. Ini 1 minit. Okay, 1 minit. Interesting, very interesting.
Kalau kita tengok daripada jauh pun nampak, boleh nampak tu bentuk dia. Tu dia. Okey, jadi sekarang saya nak tamak sikit. Saya buat 2 minit. Tamak sikit tu. 2 minit selama 3 keping. Okey, saya try 3 keping. 3 darab 2 6 minit. Okey, jadi 6 minit kita ambil gambar benda ni. Capture series 2 minit. Okey. Bismillah. Jadi bagi yang baru masuk, ramai yang keluar masuk. Jadi yang baru masuk, kita sedang melakukan cerapan live daripada SGO, live SGO. Untuk malam ni, tadi kita telah melihat 2 buah komet Lemon dan komet Penstar. Kemudian setelah 2 komet yang dah mula terbenam, kita beralih pandangan kita ke gugusan bintang Omega Centauri yang terang sangat tadi tu. Kemudian kita beralih ke atas sikit daripada Omega Centauri, sebuah galaksi yang tengah tengok sekarang ni, yang kita bagi sebagai galaksi Centaurus A, ataupun nombor kad pengenalan dia NGC 5128. Okay, jadi boleh Google maklumat NGC 5128 galaksi tu, yang apa benda yang sedang berlaku ke galaksi tu. Okay. Jadi kita sedang mengadakan teleskop ni di langit selatan, di dalam buruj Centaurus. Centaurus. Jadi kita sedang yang ni kita tengah ambil gambar, exposure 2 minit selama sebanyak 3 keping. Okey, untuk kita buat stacking nantilah. Okey, selamat malam daripada Kuantan, saudara Izam kita. Okey, di Kuantan macam mana cuaca? Cuaca macam mana sebenarnya ni? Rasanya macam belah-belah pantai barat ni macam okey je malam ni. Melaka macam Azmin? Ini Azmin sudah online, dia senyap-senyap je. Okay? Abang Azmin kita, cuaca macam mana dekat Melaka? Ke semua balik kampung sekarang ni? Rasanya semua balik kampung, baru on the way balik ke tempat kerja, esok nak start kerja kan. Okay? Itulah dia. Selagi ada peluang nak balik, ada raya lagi ni, kita pun balik kampung lah. Saya menghabiskan weekend semalam dah, hari ni mengemas rumah cat, beli ikan dulu dah mati dah. Okey. Terang dah. Okey. Apa jadi dengan gambar ni? Tracking tidak bagus. Okey, dia okeylah, dia terang sikit, tapi kalau kita tengok bintang tu dia lonjong. Okey, bintang dia lonjong-lonjong, memanjang. Jadi dia macam ada something wrong lah dengan tracking dia tu. Okey, tak tracking betul ke, teleskop dia tak balance ke kan. Tapi tengoklah. Itulah dia. Itulah antara risiko yang saya sentiasa berhati-hati ketika ambil gambar. Kalau kita ambil gambar exposure panjang-panjang, tiba-tiba jadi macam tu. Jadi kita dah buang masa 2 minit dah. Kan, jadi kadang saya ambil minit. Kebarangkalian dia jadi pening kepala kurang sikit lah. Okay. Melaka mendung. Okey. Okay. Cuaca Kuantan cantik, alhamdulillah. Melaka mendung. Okey. Syairah kata Blue Planetary Nebula dekat Centaurus, NGC 3918. Dekat mana Okey. NGC, kita search dulu. NGC 3918. Okey, kita tengok position dia dekat okey. Tak apa, boleh cuba. Dia rendah. Dia dekat sebelah Southern Cross buruj Pari sebelah kanan dia. Buruj Pari ada kat situ lah. Boleh tunjuk. Okay, tak apa-apa, kita tengok dulu. Berapa magnitude dia? Magnitude 8.4. Okey, macam best je. Tak apa, kita boleh try. Boleh cuba try. Okey, pukul 9.37 saya telah memungkiri janji. Saya janji tadi 9.30 nak tamat. Jadi saya telah memungkiri janji. Minta maaf dia terlebih syok pula malam ni kan. Lawa pula langit. Allah, jarang dapat macam ni. Okey, exposure yang kedua ni macam okey pula. Okey sikit berbanding tadi. Pening kepala, tak apalah. Apa kita biar ambil gambar lah. Okay.
Okey. Kia tanya, kalau kat KL nak tengok langit belah mana laluan komet tu. Okey, komet tadi ada dua Kalau ikut tajuk yang live SGO tu, komet Lemon dia berada kat barat daya. Maghrib je tadi dekat barat daya. Dia nak turun dah. Komet Penstar tu betul-betul dekat utara dari sana utara kita tu, dia nak ke barat dah, nak turun dah. Okey. Tu dia punya position dia. Jadi bila dah masuk pukul macam sekarang ni, dia macam gini pukul 9.40 sekarang ni, dia dah komet Lemon tu dah terbenam dah. Komet Penstar ni dah mula rendah. Okey, dah mula rendah. Jadi secara amnya komet Penstar tu berada dekat buruj Ursa Major. Kalau guna apps tu, Ursa Major dekat Big Dipper lah, buruj Bidok. Okey, dia dekat situ. Dekat yang komet Lemon tu dia dekat buruj Puppis. Puppis ni dia atas daripada bintang Sirius. Bintang Sirius dah rendah, dah turun lah atas. Di atas sikit. Okay, kita tunggu exposure habis 2 minit. Okay, minta maaf tak ada nak letak lagu-lagu. Nanti kan kalau letak lagu bila upload kat YouTube, tiba-tiba YouTube block. Ada orang komplain tak kan? Tapi siapa ada cadangan lagu-lagu free copyright yang boleh kita pasang kan, boleh lah kot lagu Piramli ke lagu raya. Tapi tak boleh, nanti kau pasang lagu raya kan ada orang kata copyright pula kan, ada block kita pula kan. Okay, alright. So tu dia. Lawa, Masya Allah. Inilah dia Comet lah, Galaxy Centaurus A NGC 5128. Okay, Alhamdulillah. Tahniah kepada semua yang dah masuk malam ni kerana berjaya melihat 3 jenis objek yang berlainan. Komet, 2 buah komet, gugusan bintang, Omega Centauri, galaksi. Galaksi ni pun lain macam lah, dia galaksi yang aktif. Alright. Jadi sekarang kita akan tunaikan request daripada Syahira yang suruh kita melawati sebuah nebula bernama The Blue Planetary dekat buruj Centaurus pula. Okay? Jom kita cuba try tengok boleh nampak ke tak daripada ni. Takut terlindung je, takut terlindung bumbung je. Kenapa dia ni? Alamak. Okay. Okay, slow. Okey, kita sedang menghalakan teleskop ke kawasan di mana sepatutnya ada nebula tu. Tak apa, kita cuba ambil bagi dia tu sikit, terang sikit. 3918 kita ambil seminit lah seminit 60 second. Okey, kita cuba try test. Kita cuba try test tengok. NGC 5128 memang cantik kan. Tapi itulah, tengok gambar orang memang lawa tu. Dia orang ambil gambar tu daripada link yang Tuan Ramzaidi bagi tu. Itu gambar tu dia ambil berjam-jam tau. Dia berjam-jam dia ambil, dia kompos sikit sampai total dia berjam-jam. Jangan main-main kan, baru dia dapat jelas macam tu kan? Kita ambil 60 second je, 2 minit je kan. Tapi itulah, walaupun 2 minit tu boleh nampak kan. Okay, kita ambil 60 second. Dia berada pada ketinggian 23 darjah. Okay, 23. Okay, kau tak terlindung bumbung Masalah saya teleskop ni di Bilik Menggala Selatan ni dah ada bumbung. Jadi kalau saya nak tebang bumbung tak boleh, nanti hujan masuk dalam rumah. Jadi biar je lah. Okay, kita tengok apa yang ada. Okay, di manakah anda? Dia selalunya kat center ni. Okay, yang mana satu? Tak pastilah. Yang mana satu
NGC 3918. Sekejap, saya cuba buka Stellarium ok, jadi sekarang ni kita orang kata apa, kebuntuan pasal kita tak tahu yang mana satu dia tu, yang tengah-tengah tu ke yang mana satu ke kan. Jadi kita cuba menggunakan seberapa banyak perisian yang ada untuk search. Sekejap saya cuba search guna Stellarium. NGC 3918. Okey, kalau ikutkan dia tu yang ni lah, ni lah dia yang macam bintang ni. Okey, cuma dia punya bentuk dia tak nampak bentuk planetary lah. Saya tak nampak apa je. Takut silap. Kalau silap kan saya malu je. Dia bentuk dia macam tu saya fikir dulu, saya tengok dulu peta bintang ni ada tak dia punya bentuk dia. Okey, tak pasti tak pasti Syirah. Okey, ini tak sure lah yang mana satu, tapi kalau ikutkan perasaan saya ni, yang ni lah dia, yang ni nampak macam bintang ni. Cuma bentuk planetary-nya tu tidak begitu jelas, nampak macam bintang. Okey, itulah dia okay, kita okey, jadi alang-alang kita dekat situ. Okey, kalau tengok kan, saya cuba tengok yang ni. Ni NGC 3372. Siapa tahu siapa ni? 3372. NGC 3372. Siapa yang tahu? Cuba tengok betul Dr. Owi betul Alamak, saya dah gerak dah. Alamak, dah tergerak. Oh betul okey. Oh, saya dapat rakam skeping ya. Tak apa. Okey, tapi itulah, saya rasa saya guna teleskop focal length pendek, jadi nampak kecil macam gitu je. Okey, kita tengok yang ni boleh nampak ke tak? Nampak lah. Okey. Siapa kenal ni? Saya gerakkan sikit. Okey, NGC 3372. Siapa kenal? Okey, siapa kenalkah dia? Siapa kenalkah dia pula? Okey, kita ambil 3 keping, kita tengok. Okey, adakah live masih tengah berjalan ataupun tiba-tiba putus? Tiba-tiba saya punya browser ni dia buat magic je. Okey, nampak gaya macam masih lagi live ni. Okey,
Okay, masih lagi live. Okay. Okay, siapa tahu ni? NGC 3372. Cuba Google apakah dia NGC 3372. Right. Jeng. Okay. Okay, masih on. Okay. Betul lah. Saya pun buka balik ni. Okay. Browser ni dia pening kot. Yes, dia adalah nebula. Tapi nebula apa? Kan. Google. NGC 3372. Dia ada nama dia tu. Memang cukup popular. Right. Yes. Carina Nebula. Eta Carina Nebula. Eta. Okay. Eta Carina Nebula ni, dia adalah sebuah nebula yang amat terang dekat buruj Carina, sebelah buruj Southern Cross. Okay, sebelah buruj Pari, sebelah kiri dia, sebelah kanan, sebelah barat dia. Nebula ni memang terang. Jangan main-main. Cuma dia rendah je. Bila dia rendah ni, orang tak begitu ambil perhatian sangat lah kan. Kesian kat dia kan. Macam anak tiri lah. Jadi dia seorang je kat situ. Tapi dia memang terang. Orang member-member geng-geng yang sebelah langit selatan tu, kalau tengok dia ni, dia ni lagi terang daripada Orion Nebula. Orion Nebula tu macam tak ada apa-apa lah. Macam tu lah dia orang punya komen. Ini memang terang. Cuba tengok. Okay? Walaupun kita ambil seminit, kita boleh nampak dia punya bentuk-bentuk dia ni. Dan yang menariknya, saya cuba zoom ya. Betul boleh nampak ke tak? Boleh nampak. Cuba tengok dekat tengah-tengah ni. Nampak dia macam ada satu bubble. Kan? Bubble. Macam ada buih ni. Buih tu sebenarnya apa benda tau? Dikatakan dekat dalam buih tu ada sebuah bintang. Nama bintang tu Eta Carina. Okay, nama bintang dia tu Eta, E-T-A Carina. Bintang Eta Carina dia tak stabil. Dia macam dia orang kata macam dia nak jadi supernova. Tapi disebabkan dia dah sampai dia dah nazak lah. Dia dah macam dia nak mati dah kan. Dalam proses dia nak mati tu, dia mengeluarkan gas, menghamburkan gas. Dia macam itulah. Dia tengah menggelegak macam itu. Okay? Jadi bentuk bubble tu adalah kesan daripada dia tu. Bintang kat dalam tu. Okay? Jadi apa tu? Inilah Eta Carina. Okay, saya cuba ambil 2 minit. Nak tamak sikit. Kita ambil 2 minit 3 keping. Okay, tengok dalam ni. Tu dia. Dia nebula ni memang cantik ni. Siapa yang pernah tengok, siapa yang pernah ambil gambar ni kan, memang best. Dia adalah tumpuan peminat astronomi. Kalau masa malam tu nampak buruj Centaurus, buruj Southern Cross, buruj Carina, dia semua dekat situ tu. Ni benda-benda ni bersepah-sepah kat situ. Okay? Nebula, cluster, galaksi tadi tu. Sekarang ni semua belah selatan. Okay? Semua belah selatan. Okay, bagus. Semua sudah menjalankan tugas menggoogle Carina Nebula, betul. Okay? Dia lagi satu nama dia. Nama dia Eta Carina. Okay, saya type je. Eta. E-T-A Carina. Betul ke? Saya google je. Okay, Eta Carina. Okay. Bukan Macarena. Eta Carina. Eta Carina tu bintang dia. Okay, dia punya bintang. Okay, kita tengah ambil 2 minit 3 kali. Okay, jadi dia harap kita sabar sikit. Dan kalau boleh kita pergi yang kita boleh lihat ni dekat sebelah sana. Kalau boleh saya tak nak pergi ke langit sebelah timur ni. Sekejap saya tengok langit jap.
Okey, saya macam pelik pula benda-benda ni. Okey, boleh pula tertangkap satelit. Nampak? Ada satelit tu sebelah penjuru kiri, penjuru kanan bawah ni. Ni nampak. Kalau ni kan bukan satelit ni, ni kapal terbang ni kat sini. Tapi tak juga. Dia gerak, lepas tu dia hilang. Gerak, dia hilang. Apakah dia sebenarnya? Rasanya kapal terbang ni. Pasal dia ada garisan. Dia ada garisan halus. Dia garisan terang, lepas tu ada garisan halus. Lepas tu terang balik. Ni kapal terbang, okey. Kapal terbang pula tengok macam tembak laser-laser je. Pucung. Okey. Jadi kalau kita tengok Eta Carina ni sebenarnya bukan setakat yang tengah-tengah tu je terang, okey. Dekat keliling tu pun ada lagi banyak nebula bersepah-sepah, okey. Kawasan tu memang kata heaven lah, tempat yang memang suka nak tengok. Okey. Macam-macam ada. Okey, jadi kita pergi 2 lagi benda, lepas tu kita tamatkan dah untuk malam ni. Okey, pasal esok ramai nak kerja, jadi tak ada lama-lama sangat. Jadi kita tengok yang belah-belah langit selatan ni apa lagi yang menarik Okey, dia ada satu gugusan bintang kat atas. Ini memang best lah. Sekejap apa nama gugusan ni 3532. Okey. Okey, kita ambil 2 minit Ada satu lagi gugusan bintang berhampiran dengan Eta Carina Nebula ni sebelah atas sikit gugusan bintang ni memang dia penuh dengan bintang halus-halus. Dia open cluster, gugusan bintang terbuka. Dia tak terkumpul terbuka. Tapi dia penuh dengan bintang halus-halus. Saya teringat first time saya beli teleskop Dobsonian 10 inci tahun 95. Saya mencerap dekat Kepong. So tu langit sini memang masih gelap. Saya halakan dekat kawasan langit selatan. Saya tak tahu pun apa benda yang saya tengok, tapi saya tahu kemudian yang saya tengok penuh dengan bintang dalam teleskop tu adalah yang gugusan bintang yang kejap lagi kita nak tengok ni. Okey. Dia punya nombor dia adalah NGC 3532. Okey, saya type kat sini. NGC 3532. Okey, jadi kita akan pergi tengok NGC 3532. Kita akan lihat apakah dia sebenarnya. Dia banyak nama pun, Wishing Well Cluster lah, apa benda semua kan Okey, 2 minit. Okey dah 6 dapat. Alright. So kita akan pergi ke objek yang terakhir malam ni. NGC 3532. Okey. Kita pergi teleskop SLU. Okey, itu dia. Kat tengah tu. Sepah-sepah kat tengah tu. Color cantik lah. Okey. Okey, saya centerkan sikit. Center saya ingat. Okey, itu dia yang kat tengah-tengah tu penuh dengan bintang tu. Okey, saya ambil 1 minit dia punya exposure. Kita tengok macam mana rupa dia.
Okay, jadi bagi yang baru masuk, kita pun nak tutup nak tutup kedai. Jadi kita akan melihat objek yang terakhir pada malam ni adalah sebuah kluster gugusan bintang bernama NGC 3532. Nombor kad pengenalan dia yang ada banyak nama, yang kadang-kadang dipanggil sebagai football cluster ataupun black arrow cluster ataupun wishing well cluster, banyak nama lah. Okay. Tapi kalau Google tengok gambar dia memang cantik sangat lah. Okay. Dia penuh dengan bintang berwarna-warni. Okay. Okay, jadi kita boleh cuba tengok ni. Tunggu 1 minit punya exposure dan tengok macam mana rupa dia. Okay. Tu dia. Dia tak ada, kalau zoom dia tak cantik, dia kena tengok daripada jauh sikit. Yang kita tengok yang kat tengah-tengah tu penuh dengan bintang yang halus-halus ni. Itulah dia cluster. Kan kita boleh tahu yang lain ni bintang dia macam biasalah bintang-bintang kan. Tapi dia ada satu kawasan kat tengah-tengah dia macam dia ada terkumpul sikit. Okey. Yang terkumpul tu selalunya adalah cluster, gugusan bintang bergugus-gugus. Dia tu adalah satu grup bintang yang bergerak di angkasa lepas bersama-sama. Dia satu geng. Okey, satu geng. Dia bukan seorang-seorang, dia bergerak beramai-ramai. Inilah yang dipanggil sebagai NGC 3532. Okey. Ni memang gugusan yang favorite lah bagi saya. Okay? Memang cantik, masya-Allah cantik. Okey, jadi kalau gitu rasanya kita tamatkan dulu untuk sesi cerapan pada kali ini yang saya rasa paling lama saya pernah buat, 1.5 jam. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan anda semua dapat sedikit sebanyak maklumat setakat mana yang saya mampu kongsi. Tapi alhamdulillah hari ni rasanya sukses jugalah kita punya cerapan. Bermula pukul 8.30 tadi tu sampai pukul 10 ni kita dah dapat tengok 2 komet, ada gugusan bintang paling terang kat langit, nampak galaksi yang aktif. Okay. Nebula Eta Carina yang mana kat dalam tu bintang tu sedang nak mula meletup. Okay, jadi maknanya dia banyaklah kita punya target dalam pada malam ni. Jadi alhamdulillah. Jadi insyaAllah gambar-gambar tu saya akan proses. Gambar semalam saya tak sempat proses lagi. Okay. Hari ni duk sibuk mengecat rumah. Jadi kalau insyaAllah sempat esok saya akan buat slow-slow lah. Saya akan upload. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi menemani saya pada malam ni. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya tamatkan dulu. Kalau ada soalan boleh tinggalkan dalam komen, nanti saya cuba reply lah, cuba jawab setakat mana yang termampu. Okay? Kalau saya terlepas jawab tu minta maaf banyak-banyak. Okay? Jadi terima kasih semua, terima kasih kepada yang datang, kepada Dr. Rowi, guru saya dah. Okay? Terima kasih semua kepada Tuan Haji Mansur. Tadi masuk balik. Okay? Syahira, terima kasih. Okay? Jadi insyaAllah kalau kita ada panjang umur kita jumpa lagi malam-malam yang akan datang. Okay, tapi minggu depan kita akan orang kata gear up untuk gerhana matahari yang akan berlaku hari Ahad depan. Okay, jadi sama-sama kita akan lihat banyak benda-benda fenomena yang akan berlaku insyaAllah. Okay, jadi terima kasih, minta maaf kalau ada salah dan silap. Okay, jangan lupa follow saya, nama saya Syahrin Ahmad, pemilik laman web falaonline.net. Follow saya di Facebook, Twitter dan juga YouTube bawah nama Syahgeza. Di Instagram Syahgeza Returns. Di Falak Online pun ada dia punya page dan juga dia punya Twitternya bernama Falak Online. Okay, jadi kalau tidak ada apa-apa boleh masih lagi boleh contact saya dekat wall saya insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada salah silap, terlebih gurau. Okay, terutama sekali yang apa nama komet itu, komet Yakut. Komet Yakut. Allah, Yakut Taki bukan Yakut. Bukan Yakut Taki lah, Yakut jadi dah. Okay, jadi insyaAllah esok kalau komet lemon tu terang lagi saya akan buat cerapan. Tapi tak tahulah buat live ke tak ada, kita tengok macam mana. Okay, kalau tak ada apa-apa saya tamat dulu. Saya akan upload video ni dalam YouTube esok. Dan maklumat tambahan akan saya lekat dekat YouTube. Jangan lupa follow saya kat YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.